Baik. Kita bermajlis kita dengan sama-sama membaca kitab ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi kiram wa ashabi izam masyaallah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'in wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kuat sikit. Ni mic ni kuat sikit. Kuat sikit. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabina wa habibina wa syafina wa zuhrina wa maulana Muhammad imamul muttaqin wa qadadul mujahidin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarril umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabil azim ba'da billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat orang yang beriman dan berilmu di kalangan kamu akan beberapa derajat. Waqala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Bada Islamu ghariban wa sayauru ghariban kama bada'a fatu ba'dil ghuraba." Maksudnya Islam itu bermula dalam keadaan asing dan dia akan kembali menjadi asing, maka berbahagialah kepada orang yang asing. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tazakkura wa tazkir wa naf'a wal intifa' wal ifadat wa istifadah wal hassa 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalati ilal khairi ibtigha' mardatihi wa qurbihi wa sawabihi ibtigha' wajhillah wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah. Yang saya hormati, silakan imam kita pada subuh ini merangkap pengurusi kita. Seluruhnya yang saya hormati, yang saya muliakan, jawatan kuasa surau, sidang jamaah, muslimin yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah kerana dengan limpah kurnia serta rahmat daripada Allah kita dapat bersama pada subuh ini untuk sesi kuliah subuh. Setelah kita berehat panjang lah bercuti, cuti tanpa gaji, cuti panjang sebabkan oleh COVID ni. Jadi pada pagi ni alhamdulillah Allah Ta'ala telah memberi keizinan kepada kita, maka dapatlah kita bersama pada pagi ini untuk kita menyambung akan kuliah subuh kita. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala sentiasa memberi taufik hidayah
kepada kita, berdapatlah kita melakukan kerja-kerja amal ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Jadi pada pagi ini kita akan lihat, sebelum kita baca soal jawab agama tu kita lihat satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tanda kiamat. Tanda kiamat yang mana ini terima daripada Abu Al-Yaman. Abu Al-Yaman menceritakan kepada kami, berkata, Syuaib khabarkan kepada kami. Kemudian Abu Zinad menghabarkan kepada kami. Abdul Rahman Al-Harash juga menghabarkan kepada kami daripada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Nabi Muhammad SAW bersabda, la taqumus sa'ah hatta yuqbidal ilma. La taqumus sa'ah hatta yuqbidal ilma wa taqsurul zalazil wa yatakarrabuz zaman wa tadhharul fitan wa yaksural harash wa huwa al-qatlu hatta yaksura fikum mal. Hatta yaksura fikum mal fayafidu. Maksudnya la taqumus sa'ah, tidak akan berlaku kiamat, hatta yuqbidal ilmu, sehingga diangkatkan ilmu. Tidak akan berlaku kiamat sehingga diangkatkan ilmu. Wa taqsuruz zalazil, dan banyak berlakunya gempa bumi. Wa yataqarrabaz zaman, dan masa disangkakan singkat. Masa disangkakan singkat ataupun masa berjalan begitu cepat. Wa tazhara al-fitan, dan banyak berlaku fitnah. Wa yaksurul harash, dan banyak berlakunya kharash. Mana kharash? Huwa al-qatlu. Mana kharash itu ialah pembunuhan. Hatta yaksura fikum, sehingga banyaklah pada kamu itu al-mal, harta yang melimpah ruah. Al-malu yafidu, harta yang melimpah ruah. Jadi hadis ini merupakan satu hadis peringatan daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nak menyatakan pada kita tentang tanda kiamat lah. Tanda kiamat. Sebab kiamat ni ada dua tanda, alamatul sughra, alamatul kubra. Tanda yang kecil dan tanda yang besar. Dan sebenarnya tanda kiamat ni banyaklah. Ini di antara tanda-tanda kiamat yang disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam Quran banyak ayat cerita tentang kiamat. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam banyak kali memperingatkan orang-orang kafir Quraisy pada zaman baginda Rasulullah tentang kiamat, tentang berlakunya kiamat. Ini banyak sekali disebut oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi golongan-golongan musyrikin Mekah, mereka mempersindakan dan juga orang kata mempelekehkan peringatan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Dia kata, bila berlakunya kiamat, wahai Muhammad, kamu akan menggertak kami yang berlaku kiamat pada waktu sekian-sekian dan sebagainya. Tetapi apa yang kami lihat, kiamat masih lagi tidak berlaku. Betul? Dalam ayat surah Yasin banyak berkenaan tentang kisah baginda Rasulullah dan tentang orang kafir Quraisy berdebat dengan kafir Quraisy berkenaan dengan kiamat ini.
Dan ada di kalangan mereka itu, ada sebut dalam tafsir, mereka itu membawa tulang-tulang yang telah pun hancur, tulang-tulang yang telah berkuput, dibawa di hadapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammad, bagaimana Tuhan engkau dapat menghidupkan kembali orang yang telah mati? Lihatlah kepada tulang ini telah berkuput, telah pun hancur dan sebagainya. Maka apa jawapan daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itulah yang menghidupkan dan akan mematikan, dan akan memasukkan kamu ke dalam neraka. Itu jawapan ringkas daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak lagi lah. Dan banyak pula ayat menceritakan kepada kita tentang proses kejadian kebangkitan semula, di mana proses kejadian kebangkitan semula ini adalah proses yang sangat mudah berbanding dengan proses kebangkitan kejadian manusia pada kali yang pertama. Malahan kejadian pada kali pertama pun mudah, kan? Pertama kali dilahirkan kita, Allah Ta'ala lahirkan kita dalam muka bumi Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini. Macam mana proses yang begitu mudah yang dibuat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan manusia ini merupakan makhluk yang antara makhluk yang kerdil, yang paling kecil yang telah pun diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala berbanding dengan langit dan bumi. Kalau Allah Subhanahu Wa Ta'ala boleh mencipta langit dan bumi dengan begitu mudah, begitu cepat dan begitu cantik, yang mana planet-planet semuanya dibuat secara teratur dan begitu hebat dan canggihnya, 7 petala langit dan 7 petala bumi yang dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini. Jadi sebenarnya amat mudah bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk mencipta manusia pada kali yang kedua. Pada kali yang kedua penciptaan. Kalau kali pertama penciptaan sangat mudah, pertemuan air mani benih laki-laki dan perempuan selama 40 hari dalam keadaan mutfah, kan? Pertemuan air mani. Kemudian 40 hari dalam keadaan alqah, segumpal darah, dan 40 hari dalam keadaan mudghah, segumpal daging. Kemudian dibalut dengan kulit, dibalut dengan tulang dan sebagainya. Kemudian malaikat pun bertanya kepada Allah, "Ya Allah, ya Tuhanku, bagaimana dengan janin ini? Adakah kita nak menghidupkan ataupun tidak?" Maka Allah Ta'ala berkata, "Kita hidupkan." Itu kalau seandainya Allah Ta'ala minta, mahu supaya janin tadi dihidupkan. Maka lalu ditiupkan akan ruh, akan janin yang terdapat dalam rahim ibu dan kandungan ibu. Baik, kemudian ditentukan tentang ajal dia, ditentukan ajal dia, kemudian rezeki dia, sa'id wa syaqiyun, sama ada bahagia ataupun derita. Maka telah pun ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala di dalam janin lagi. Kemudian dilahirkan ke dalam muka bumi Allah SWT ini, kan, selepas 9 bulan dilahirkan di muka bumi Allah Ta'ala ini dalam keadaan lemah, dalam keadaan tidak boleh berkata-kata, dalam keadaan tidak boleh melihat, dalam keadaan tidak boleh mendengar, dalam keadaan semuanya masih buta. Sehinggalah melalui proses-proses, sehinggalah mata dia boleh melihat celik, kan, kemudian telinga dah boleh menangkap suara, kemudian mulut boleh mengeluarkan suara dan sebagainya. Maka itulah proses kejadian manusia yang mula dekat dan lemah. Jadi penciptaan itu adalah satu penciptaan yang sangat mudah, yang dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada manusia ini. Tapi amat malang di kalangan manusia ini yang angkuh, ada yang angkuh, ada yang sombong, ada yang belagak dan sebagainya. Banyaklah apa yang berlaku pada manusia ini yang tidak mahu menerima, kan, sesuatu ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan ada di kalangan manusia ini tidak mahu menyembah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tidak mahu beribadah, mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kita kembali kepada hadis tadi, la taqumus sa'ah hatta yuqbadal ilma. Tidak berlaku kiamat sehingga dikabatkan ilmu, diangkat ilmu. Macam mana diangkatkan ilmu itu? Disebut dalam hadis, diangkat ilmu itu dengan dimatikan ulama. Dimatikan ilmu. Mana orang-orang yang pakar dalam ilmu ini,
Banyak kita lihat seorang demi seorang, seorang demi seorang telah pun dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat sendirilah orang-orang yang hebat-hebat, orang ulama, pakar-pakar dalam bab agama ini. Kita lihat seorang demi seorang yang punya sifat benar-benar bertakwa kepada Allah, mereka telah pun kembali ke rahmatullah, dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila mereka pergi, mereka membawa sekali ilmu yang ada pada mereka. Kalau ilmu itu sempat disampaikan kepada anak murid dia, disampaikan kepada orang awam, maka ilmu tadi alhamdulillah kita dapat menikmati ilmu tersebut dan kita boleh sampaikan kepada orang lain. Tetapi sudah tentu ada ilmu-ilmu tertentu yang mungkin tidak dapat disampaikan, tidak sempat disampaikan, dan ilmu itu dibawa bersama oleh ulama tersebut ke alam ruh ataupun alam barzakh, maka tak sempatlah kita tuan menikmati akan ilmu tersebut. Baik. Jadi tidak berlaku kiamat sehingga diangkatkan ilmu. Baik. Kemudian wataksuruz zalazil, dan banyaknya gempa bumi. Banyaknya gempa bumi, kan, gempa bumi sana, gempa bumi sini, puting beliung sana, puting beliung sini. Ini semua merupakan salah satu daripada tanda-tanda kiamat. Mana tanda-tanda kecil lah, tanda-tanda kecil. Ada puting beliung atau gempa bumi yang memakan mangsa yang tak banyak, 2-3 orang mati. Tapi ada juga yang sampai ribuan, kan, dalam contoh dalam tsunami itu kan. Tsunami itu kita tengoklah berapa jumlah yang banyak. Kalau di Indonesia saja, di Aceh itu saja 200,000 tuan-tuan. Bayangkanlah 200,000, belum di tempat lain. Belum lagi di tempat-tempat lain yang terkena ataupun terkesan akan gempa bumi tersebut. Ini nak menunjukkan kepada kita tuan-tuan bahawa Allah Subhanahu wa taala boleh melakukan perkara tersebut, dan perkara itu sangat mudah kepada dia kalau dia menghendaki. Cuma bagi kita sebagai manusia ini, maka naklah kita menjauhkan diri dalam perkara-perkara dosa dan juga maksiat. Dan dalam peristiwa tsunami juga kita dah lihat banyak rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, kan, tidak disentuh oleh air tersebut. Kalau sentuh pun sikit je, kan, dan tidak rosak rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, kan. Kalau disebut di Aceh itu masjid, kalau ada juga madrasah, kan, sebut madrasah. Kalau pondok itu dipanggil pesantren ataupun dayah, DAYH, dayah. Kalau saya tempat saya mengaji itu dayah, ada orang panggil pesantren, ada panggil dayah Istiqomatuddin dalam mata Bandar Aceh, betul tak? Dipanggil dayah. Kalau kita ni dipanggil pondok, pondok terdapat biasanya terdapat di bahagian utara lah Malaysia kita ni, Kelantan, di Kedah, di Patani dan sebagainya. Jadi tuan-tuan lihatlah kepada kejadian tersebut. Walaupun perkara itu dah lama, dah berlaku dah 2004 tu silap saya lah, peristiwa tsunami itu, tuan-tuan. Ini nak menunjukkan pada kita sangat mudah. Kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki, dia boleh memerintahkan tentera dia, itulah para malaikat, untuk mencabut nyawa manusia dalam jumlah yang begitu besar, kan. Apalagi kita ni sebagai hamba ni yang sangat kedir, yang mampu Allah Ta'ala melakukan apa sahaja. Sedikit saja tuan-tuan lihat, kita Allah Ta'ala menarik nikmat kita. Contohnya nikmat lah, nikmat untuk kita bergerak ke sana kemari. Allah Ta'ala tarik je nikmat sikit dah, kita pun dah menggelabah dah. Allah datangkan COVID-19, kan, COVID-19 ni Allah Ta'ala datangkan kepada kita. Maka dengan COVID tadi manusia pun dah kelang kabut, dah kelang kabut, kan, dah tak tahu nak buat apa dah. Tapi alhamdulillah sekarang ni Allah Subhanahu taala dah mudah dah mengangkat sikit-sedikit dah akan musibah ini. Kemudian wa taqarrabaz zaman, dan yang ketiga, tidak berlaku kiamat lagi sehinggalah hampirnya zaman. Hampirnya zaman ataupun hampirnya manusia, orang kata masa itu. Maksudnya masa berlaku begitu cepat dan singkat, daripada setahun kepada sebulan. Daripada sebulan dah jadi macam seminggu. Dah seminggu sama seperti sehari. Itulah berlaku tuan-tuan.
Mana masa begitu cepat dan pantas. Kita tengok, dah setahun dah. Hari tu barulah setahun kan. Hari tu baru kita sambut Maulid Rasul. Ni dah dekat dah Maulid Rasul dah. 19 bulan itu kan kita dah sambut Maulid Rasul. Kita dah boleh plan lah apa perancangan kita lah Maulid Rasul ni. Ada orang kadang-kadang dia tak tahu dah dia Rasul ke tak Rasul, lantak langkau. Bagi orang yang cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan, orang yang sayang pada cinta pada Nabi, mereka dah plan dah apa nak buat pada tahun ni. Maulid Rasul ni nak buat apa? Takkan nak buat ceramah je kan? Mestilah buat lain lah. Tambah-tambahlah program-program lain yang sesuai lah. Sesuai untuk kita menghayati akan kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Tak lama lagi tuan-tuan. Lepas itu besok raya pula. Puasa, raya, haji. Begitulah tuan-tuan, kita lihat. Begitu masa begitu cepat dan begitu pantas berlaku. Kalau dulu kita rasa lambik benar kan masa kan. Lambik betul lah sampai setahun ni. Tapi bila dah akhir zaman ni tuan-tuan, kita lihat masa begitu cepat dan pantas berlaku. Adakah orang kata lebih daripada masa tu tak sampai 24 jam lagi? Kalau dulu mungkin masa 24 jam. Sekarang ni mungkin tak sampai 24 jam kot. Kita rasa macam tu lah. Mungkin orang kata kan hari semakin cepat, jadi kita rasakan tak sampai 24 jam satu hari kot. Mungkin dalam 20 jam je, ataupun mungkin 19 jam saja dalam satu hari. Tidak, masa tetap 24 jam. Kita lihat jam tuan-tuan sendirilah. Adakah kurang daripada 24 jam? Tak ada kan. Semua tetap 24 jam. Tak lebih dan tidak kurang. Tetapi kita dapati bahawa masa itu cepat dan pantas berlaku. Ini semua adalah salah satu daripada tanda-tanda kiamat. Jadi peringatan yang paling penting pada kita lah. Jadi umur kita itu semakin meningkat. Jadi bila masa ni semakin cepat dan pantas, maknanya umur kita tu semakin naik, semakin meningkat. Bila semakin meningkat, maka maknanya kubur tu dah melambai-lambai lah pada kita. Temu kita tak tahulah. Kita tak tahulah kubur tu melambai kat kita. Walaupun ada hadis menyatakan bila kita umur 40 tahun ni, umur kita tu semakin matang. Yalah, matang lah. Matang daripada satu sudut. Umur kita tu matang pada satu sudut. Daripada satu sudut lagi, maknanya kubur tu dah melambai kat kita. Mana persiapan pada kita. Mana kalau dah 40 tahun ni, janganlah kita orang kata terlampau sangat. Orang kata sibuk bekerja sehingga lupa kepada rumah Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga lupa kepada pengajian ilmu kita, sehingga lupa kepada program-program tazkirah, peringatan daripada para ulama. Sepatutnya kita selalu datang ke masjid dan surau, ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita marah ke rumah Taala ini dan kita mendengar pesanan-pesanan daripada para asatizah kita, daripada ustaz-ustaz kita, atau guru-guru kita dan sebagainya kan. Kita dengar pesanan-pesanan daripada mereka. Kerana dengan mendengar pesanan mereka tadi, maka sudah tentu dia akan dapat melembutkan hati kita ni. Sebab hati kita ni memang selalu keras, degil kan, suka melawan Allah kan, melawan qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala, ketentuan Allah Taala. Kadang kita berlaku kepada kita ni, kita bongi ya kan. Bila Allah Taala mentakdir sesuatu pada kita, kita bongi kan, kita macam tak setuju dengan apa yang berlaku pada kita, dan kita tidak mendekatkan diri kita kepada rumah Allah Subhanahu Wa Taala, sedangkan itu adalah rumah Allah. Kalau kita lihatlah tuan-tuan kepada penganut-penganut agama lain, mereka pun ada rumah Tuhan mereka. Mereka ada rumah Tuhan mereka dan mereka selalu lazim datang ke rumah Tuhan mereka. Nampak? Itu penganut agama lain. Dan mereka tidak beriman pada Allah Ta'ala pun, tetapi keyakinan mereka itu begitu tinggi, sehingga mereka selalu datang ke rumah Tuhan mereka, dan malahan mereka juga menjaga Tuhan rumah mereka. Tuhan mereka itu dijaga dengan baik. Inilah perbezaan kita dengan Islam lah. Perbezaan kita dengan mereka dengan Islam, di mana mereka membina rumah patung mereka, dan mereka menghias patung mereka dan mulakan belanja besar kan, demi untuk menjaga patung mereka.
Dan mereka sanggup pula bermati-matian kalau seandainya ada orang yang cuba menceroboh rumah patung mereka untuk dirosakkan. Macam tu. Berbeza dengan kita ini, yang menjaga kita ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita menyembah Allah dan kita yakin Allah Taala menjaga kita dan melihara kita. Macam tu. Itulah tahap keyakinan kita berbanding dengan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi salah satu tanda kiamat tadi yataqarrabaz zaman. Yataqarrabaz zaman maknanya masa begitu cepat dan pantas. Kalau dulu kita tak sempat, kan, kita disibukkan oleh Covid ni sehingga tidak ada majlis ilmu. Semua majlis ilmu tertangguh. Sekarang ni ilmu telah dapat diadakan semula, kan. Ini pun salah satu daripada tanda kiamat jugalah. Kan berasa begitu cepat berlalu. Kemudian watazharul fitan. Watazharul fitan dan zahirnya fitnah. Salah satu daripada tanda kiamat lagi zahirnya fitnah, mana banyak fitnah yang berlaku. Orang yang alim, orang yang baik, kan, maka difitnah, orang diburukan. Sedangkan orang yang jahat maka tidak difitnah. Zaman sekarang ni banyak kita lihat apa yang berlaku, kan. Pencuri maknanya terlepas, sedangkan orang mengejar pencuri, maka orang itulah yang akan dipersalahkan. Orang yang mengejar pencuri itu yang dipersalahkan, sedangkan orang yang mencuri bebas begitu saja. Itulah apa senario yang berlaku lah di akhir zaman ini lah, kan. Dan banyaknya berlaku fitnah. Tadinya fitnah lelaki dengan lelaki, perempuan-perempuan yang dikatakan sebagai LGBT ni. LGBT. Kita pernah dengar kan perkataan LGBT? L itu ialah lesbian. Kan? LG itu ialah gay. Kemudian B, bioseksual. Bioseksual. Dan yang ketiga T, transgender. Transgender. Ini merupakan fitnah juga, kan. L tu lesbian, kan. Lesbian ni maknanya lelaki dengan lelaki, kan. Lelaki dengan lelaki, perempuan dengan perempuan, lesbian. Gay ni lelaki dengan lelaki. Dia ada sonok-sonok lelaki dengan lelaki lah. Perempuan ada tapi dia tak minat, dia minat lelaki dengan lelaki. Lelaki kahwin dengan lelaki, mana-mana yang berlaku di barat lah. Alhamdulillah kalau di Malaysia ni, kalau lelaki dengan lelaki memang ramai akan teruk kena kutuk lah. Kena kutuk, kena belasah lah kalau lelaki dengan lelaki, kan. Tapi ada orang Malaysia ni tuan, kahwin di luar negara. Disebabkan oleh dia tidak boleh berkahwin di Malaysia, disebabkan Malaysia ni menentang perkahwinan dengan lelaki-lelaki, maka mereka berkahwin di luar negara. Ada gambar dia, kan. Dia pakai baju Melayu lah tu, siap pakai baju Melayu. Siap pakai baju Melayu tu, kahwin lelaki dengan lelaki. Lepas tu ada anak tapi tak tahu macam mana anak tu dapat. Tak tahu kat mana kata lubang tu masuk tu, kan. Sampai ada anak, kan. Kan, itulah yang berlaku lah. Lelaki kahwin lelaki, kemudian perempuan dengan perempuan. Ada kahwin dengan binatang pun ada. Kahwin dengan binatang pun ada, kan. Dia kahwin dengan anjing. Mungkin dia tak jumpa manusia kot. Manusia dia tak jumpa, akhirnya jumpa binatang, maka kahwin dengan binatang. Ada yang kahwin dengan periuk pun ada, kan. Rice cooker, kan, yang baru ni kita tengok di Indonesia. Seorang lelaki berkahwin dengan periuk nasi. Pelik lah tu, kan. Pelik. Dia sangat cinta kepada periuk nasi itu, maka dia kahwin dengan periuk nasi. Dia kata periuk nasi itu boleh masak nasi. Dia kata boleh masak nasi, mana boleh menyempurnakan akan hajat dia. Tapi tak lama lepas itu maka diceraikan periuk nasi itu, kerana periuk nasi itu, kan, hanya boleh masak nasi saja, tak boleh masak lauk. Dia cakap pelik lah manusia ni. Ni orang kata otak dia dah tak betul lah tu. Kan? Entah macam mana pernikahan tu boleh dilaksanakan. Kalau ikut hukum, mana boleh pelaksanaan pernikahan begitu. Manusia mestilah kahwin dengan manusia. Lelaki kahwin dengan perempuan, perempuan kahwin dengan lelaki. Ini berkahwin dengan periuk nasi. Pelik lah. Macam mana pernikahan tu boleh didaftarkan, kan. Saya rasa nikah sindiket lah ni. Nikah sindiket, tuan-tuan. Siapa yang nak daftarkan nikah macam tu? Tak ada, orang kata tak ada pendaftar nikah yang nak boleh mendaftarkan pernikahan macam tu.
Kalau imam sekarang ni macam di apa ni, tempat kita siapa pendaftar nikah? Imam Saleh. Imam Saleh pun tak akan menikahkan dia. Tidak silap Imam Saleh pun pesan boleh tengok macam tu. Boleh kahwin dengan peliuk nasi tuan-tuan. Itulah tuan-tuan yang berlaku pada akhir zaman. Banyak benda yang pelik-pelik berlaku lah. Macam tu. Yang kita tak sangka kan. Tak tahulah akan datang berkahwin dengan tiang ke, dengan berkahwin dengan tukul besi ke dan sebagainya. Tak tahu lagi lah akan datang. Kemudian wayak suruh haraj. Wayak suruh haraj dan banyaknya haraj. Haraj ni maknanya pembunuhan. Banyaknya pembunuhan. Wahwa al-qatlu. Itulah pembunuhan sana, pembunuhan sini. Hatta yaksurah fikumul mal. Sehingga banyak di kalangan mereka itu yang berharta yang melimpah ruah. Sehingga mereka tidak lagi tahu ke mana lah harta itu nak akan diberikan. Kerana harta dah terlampau banyak. Ini pun salah satu daripada tanda kiamat juga, harta terlampau banyak. Sampai itu tentang pembunuhan tadilah. Kalau kita lihat di dada akhbar pun tengoklah, ada saja pembunuhan. Kan suami membunuh isteri, isteri membunuh suami. Kemudian anak-anak membunuh ayah. Kan ayah membunuh anak. Sahabat membunuh sahabat, disebabkan oleh perebutan harta dan sebagainya. Kemudian disebabkan oleh orang kata cemburu pun juga. Kalau rumah tangga tu cemburulah. Kenapa berlakunya pembunuhan? Suami membunuh isteri. Ini kebiasaannya berlaku cemburulah. Cemburu buta dan sebagainya. Maka berlakulah pembunuhan. Itu pembunuhan dalam skop yang kecil. Pembunuhan skop yang besar ialah peperangan. Peperangan sini, peperangan sana. Kalau kita lihat zaman sekarang ini dah kuranglah peperangan ni, dah reda sikit. Tapi tak mustahil juga akan datang berlaku peperangan lebih besar lagi. Ya, dulu kita dah berlaku peperangan dunia pertama. Kemudian berlaku peperangan dunia kedua. Dah tak mustahil akan berlaku pula peperangan dunia ketiga. Tapi kita tak tahulah bila akan berlaku dia. Baik. Jadi daripada hadis ini tunjukkan kepada kita tentang tanda-tanda kiamat. Tanda ni dikatakan sebagai tanda-tanda kiasil. Baik, apakah pedoman daripada hadis? Pertama, daripada tanda kenabian menceritakan peristiwa yang akan datang. Ini tanda salah satu daripada mukjizat Nabi lah. Nabi kan tahu peristiwa yang akan datang, yang akan berlaku. Macam kita tak tahu. Manusia hanya boleh buat ramalan saja, ramalan. Kalau Nabi bukan ramalan, benda itu pasti akan berlaku. Itu kalau ucapan Nabi. Nabi kata akan berlaku pada sekian-sekian bulan ni, akan berlaku begini-begini dan sebagainya. Kan? Dan benda-benda itu pasti akan berlaku. Kerana Nabi ini mustahil akan bercakap bohong. Kerana dia seorang Nabi ataupun seorang Rasul. Kalau kita belum tentu boleh confirmkan benda itu berlaku atau tidak. Kita hanya boleh meramal saja. Akan berlakunya contohnya pada sekian bulan ini, akan berlakunya gempa bumi, akan berlakunya ribut taufan, akan berlakunya itu, berlaku ini dan sebagainya. Manusia hanya boleh meramal saja tentang kejadian tersebut. Sama ada betul atau tidak, wallahu alam. Tidak tak tahu. Tapi bila seorang Nabi bercakap, confirm dia akan berlaku. Sama ada cepat ataupun lambat dia. Itu saja. Baik. Jadi para ulama telah menyebutkan mukjizat baginda. Antaranya baginda digunakan sebahagian daripada a'lam an-nubuwah. A'lam an-nubuwah dengan pemberitahuan perkara yang akan datang dan hakikatnya adalah benar. Kemudian antara tanda akhir zaman di mana ilmu diangkat dan kematian para ulama. Dia suruh mereka yang jahil dalam kejahilan tanpa sebarang petunjuk. Ini menatijahkan segala pelakuan mereka dikuasai oleh nafsu. Segala pelakuan mereka dikuasai oleh nafsu dan atau menyimpang daripada petunjuk Islam. Kemudian beriman pada hari kiamat, di mana kiamat punya tanda-tanda, ada tanda kecil dan tanda besar. Tanda kecil dan juga tanda besar. Kemudian masa begitu cepat berlalu tadi kan. Kemudian fitnah banyak berlaku dan begitu pantas tersebar. Ini fitnah lah. Zaman ini kita lihat manusia menggunakan teknologi kan. Manusia boleh manipulate lah. Manusia boleh buat video. Sedangkan orang tu tak ada kat situ, tapi video tu dibuat seolah orang tu berada di situ.
Okey. Boleh ditukar muka orang. Kalau ikut pada orang kata teknologi ni kan, manusia gambar orang yang dalam video tu boleh ditukar. Boleh ditukar untuk menyatakan memfitnahkan orang itu, sedangkan orang itu tak buat. Tapi bila tengok pada itu ingat dengan suara pun boleh memanipulkan. Kan, orang bukan suara orang itu tapi gunakan suara orang lain. Jadi dengan tujuan, biasanya dengan tujuan niat jahat lah. Dengan niat jahat. Itu yang berlaku pada hari zaman ini. Dan benda itu begitu cepat berlaku, tersebar. Hanya klik saja, orang kata send saja, maka manusia bila send dalam grup aja, maka kalau send individu tu seorang ajalah. Tapi kalau dia dah send dalam grup tu kalau ada 100 orang, maka 100 orang akan membaca fitnah tersebut. Fitnah itu akan dibaca 100 orang. Kemudian pada 100 orang tadi hantar pula pada grup lain. 100 hantar kepada setiap orang, hantar satu grup aja tu. Macam mana? Dalam beberapa second saja, beberapa saat saja, maka fitnah tadi telah pun tersebar luas. Malahan mungkin boleh menjangkau satu Malaysia, satu Asia, satu dunia dan sebagainya. Itulah kecanggihan teknologi. Fitnah yang banyak berlaku dia begitu pantas tersebar. Sama ada melibatkan maruah dan juga harta benda sehingga membawa pada pembunuhan. Kebaikan teknologi pula maknanya kalau ada benda musibah ni cepat kita tahulah. Kalau siapa tak ada teknologi ni, maka dia akan ketinggalan zaman. Dia tak tahu maklumat, apalagi kalau dia left group. San. Kalau dia left group lagi tak tahu maklumat lah. Dia tengok kenapa ramai orang kat situ kan? Kenapa ramai orang mah tu? Rupanya ada orang meninggal, meninggal. Left group tak tahu nasib lah kan. Kadang orang left group ada sebab. Tak ada sesaja orang left group tau. Kadang bila tengok dalam group tu tak apa bodoh yang dipost jadi left lah group. Ada juga kadang-kadang berbalah dalam group. Dalam group WhatsApp berbalah, bergaduh, tak apa benda left group. Bila left group tu tak tahu maklumat lah, tak dapatlah maklumat kalau in case ada berlaku perkara-perkara tertentu. Jadi kalau dalam grup tu cepat kita tahu ada kematian. Kita tahu dah. Ada kunui kendara. Ada emergency. Kita tahu dah. Nampaklah maklumat itu. Jadi makna penggunaan teknologi itu macam mana? Kalau penggunaan teknologinya untuk kebaikan, maka kita semua dapat maklumat kebaikan. Berita tu kita dapat dengan pantas dan cepat. Kalau benda tu benar-benar berlaku. Dan keburukan teknologi ini, fitnah tu kita dapat dengan cepat. Dan kita pun baca sekali fitnah tadi. Kita tak tahu itu fitnah. Jadi naklah kita berhati-hatilah. Antara fitnah yang paling besar adalah fitnah agama, yang boleh mengeluarkan daripada daerah keimanan kepada daerah kekufuran. Kemudian Dr. Ain Al-Qadni pernah berkata, seperti keadaan kita sekarang, istana-istana megah, apartmen yang tinggi menjulang, kereta-kereta yang mewah, keselesaan hidup, makanan minuman yang pelbagai, akan tetapi ada saja yang merosakkannya, tetapi tidak mencegahnya. Ada yang ingin memporak-porandakan, tetapi didiamkan. Ada yang buat keji, ada yang menipu agama, ada yang melakukan kemungkaran, ada yang menentang orang-orang soleh, ada yang meremehkan agama, ada juga yang menentang masjid dan membaikot kalimah suci la ilaha illallah. Ada yang marah kalau seandainya diazan. Azan kuat, mau marah, bongih, mengganggu tidur. Kan mengaji kuat mana juga. Tuan-tuan lihat-lihatlah di satu tempat. Kat tempat ini tak berlaku ni, tak tahu lah akan datang berlaku pula. Kalau tempat lain berlaku. Dia kata speaker tu dikuatkan, maka mengganggu kan orang-orang yang kat situ. Maka berlakulah bantahan. Itulah yang berlaku pada akhir zaman ini. Tuan-tuan, alhamdulillah selesai kita itu. Kita masuk yang soal jawab agama ni pula, setengah jam tadi. Baik, lihat pada soal jawab agama, muka surat 56. Betul. Soalan 76.
Baik, soalan 76. Apakah soalan yang tuan? Kalau seorang itu menjadi jahat atau sesat. Dia ada kitab, boleh semak 56. Kalau seorang itu menjadi jahat atau sesat, adakah itu juga kehendak Allah Ta'ala? Ataupun Allah Ta'ala tidak mentakdirkan perkara tersebut? Soalannya, kalau seorang itu menjadi jahat atau sesat, adakah itu juga kehendak Allah? Ataupun Allah Ta'ala tidak mentakdirkan perkara tersebut? Jawapannya, Allah Ta'ala firman Al-Quran, "Man yahdillah fahuwa muhtad, wa man yudlil falan tajid lahu waliyan mursyida." Maksudnya, sesiapa yang diberi hidayah, petunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka dialah yang berjaya mencapai kebahagiaan. Dan sesiapa yang disesatkan, maka engkau tidak sesekali akan boleh sebarang pertolongan yang dapat menunjukkannya jalan yang benar kepadanya. Surah Al-Kahfi ayat 17. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menerangkan dalam ayat ini bahawa hidayah dan kesesatan adalah berada di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa tak? Hidayah, petunjuk ini berada pada jalan Allah. Manusia perlu mencari hidayah. Okay? Manusia perlu menjadi hidayah. Dia juga ilmu. Manusia perlu mencari ilmu. Tak boleh kita hanya duduk rumah, tunggulah ustaz datang bagi tazkirah, kan, bagi peringatan. Tunggulah orang kata orang datang, imam datang bagi peringatan. Tak dapat je dah. Tak dapat dah, takkan imam nak pergi semua-semua rumah. Kan? Kecualilah kalau imam ni masukkan dalam grup WhatsApp, imam bagi ceramah dalam 5 minit, pumpa, kan, masing-masing buka handset, dengarlah. Kan? Itu pun salah satu cara jugalah. Tapi berapa ramai yang ada WhatsApp? Tak semua orang. Kadang-kadang handset pun masih ada juga, masih handset lama lagi. Mesin main tokan-tokan macam tu, orang kata tak ada dia punya skrin itu. Skrin ni hitam putih je kalau ada pun. Tak ada benda kan. WhatsApp pun tak ada. Kalau kita nak hubung dia terpaksa call. Kalau nak WhatsApp ni memang dia tak ada WhatsApp dia. Tak, maaf lah Ustaz, handset ni tak ada WhatsApp. Kan, handset lama. Jadi macam mana macam tu? Kes-kes macam tu macam mana? Sebenarnya dalam bab mencari ilmu ni kita kena mencari ilmu. Jangan kita hanya kata beluk tubuh saja, goyang kaki, duduk kat rumah, tunggu orang datang, ustaz ke ustazah datang bagi ceramah, bagi peringatan, bagi ilmu. Kan, ngajar bab fiqh ke hadis ke dan sebagainya. Tak payah macam itulah. Kalau nak pergi semua rumah tu, orang jonggoh nak pergi semua. Kalau semua rumah tu bagi duit pun okey juga. Kan? Imam hari ni bagi ceramah contohnya 5 buah rumah dalam taman. Setiap kali bagi ceramah kena bagi RM50. Okey ya? Mesti imam nak juga kan? Besok 5 rumah lagi. Lusa 5 rumah lagi. Sebulan dah dapat berapa? Sonok lah macam tu kan? Ni tak ada Helio je lah. Helio pumpang. Kita hanya mengharapkan kata balasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tak semua boleh buat macam tu. Tak mampu kita nak buat dah. Kan macam mana pula kerja lain kita nak buat? Sebenarnya manusia itu sendiri yang kena mencari ilmu. Tahu tak? Kena mencari ilmu, kena mendadah kitab, kena berguru dan sebagainya. Kalau dalam konteks kita Malaysia ni paling mudah lah kata masjid dan surau lah. Masjid dan surau lah tempat pengajian ilmu. Kalau nak cari ilmu, cari datanglah ke masjid surau. Tapi sayang ada juga kadang masjid surau yang tak hidup pun ada juga. Kan? Dia hanya sembang berjemaah aja. Tapi pengajian-pengajian ilmu tak ada. Rugilah. Kerana sebenarnya rumah Allah Ta'ala ni bukan hanya untuk semayang je. Kan? Sebenarnya rumah Allah Ta'ala ni pusat, center lah. Center untuk kat situlah orang kata orang semayang jemaah, kat situ ilmu, kat situlah orang kata orang nak bermusyarat, berbincang dan sebagainya. Kalau ada masalah dalam Korea ke, ada kematian dan sebagainya, maka kat surau lah kita boleh berbincang apakah pelaksanaan dia, macam mana kita nak selesaikan masalah ni kalau ada kematian. Tak? Itulah penting. Baik. Jadi Allah Ta'ala menerangkan dalam ayat ini bahawa hidayah itu dan kesesatan adalah berada di tangannya. Sesiapa yang diberi hidayah, maka tiada yang boleh menyesatkannya. Sesiapa yang disesat Allah Ta'ala, maka tiada siapa yang dapat beri hidayah.
kepada dia. Siapa yang Allah Ta'ala sesatkan, tak ada. Biasa sesat ni dia tak nak cari hidayah. Dia tak nak cari hidayah, tak nak usaha. Sebab dalam konteks kita dunia ni mesti usaha. Nak duit, kena usaha kan? Macam mana kita nak ada duit, mesti kena usaha, kena bekerja, siang malam, pagi petang, dan sebagainya. Itu juga hidayah ini. Malah hidayah ni satu benda lagi besar lagi berbanding dengan harta benda, kemewahan hidup. Banyak ayat yang menyerupai makna ini seperti dalam surah Isra ayat 17, surah Isra ayat 97, Al-A'raf ayat 178, Al-Qasas ayat 56, Al-Ma'idah ayat 1, surah An-Nahl ayat 37, Al-An'am ayat 15 dan lain-lain. Jadi ayat tersebut membuktikan kesalahan mazhab Qadariyah yang menyatakan manusia adalah bebas dalam perbuatannya sama ada baik atau jahat. Maksudnya tiada kehendak dan takdir Allah. Semuanya atas kehendak manusia itu sendiri. Subhanallah. Masya Allah Ta'ala dikatakan oleh mereka. Ini pemahaman Qadariyah. Qadariyah ni maknanya tak ada campur tangan Allah. Senang je. Qadariyah. Maknanya baik ke, buruk ke, berjaya ke, tak berjaya ke, terpulang pada manusia itu sendiri. Tak ada ketentuan Allah Ta'ala. Okay? Itu Qadariyah. Satu lagi Jabariyah. Jabariyah ni serah bulat-bulat pada Allah. Usaha tak ada. Goyang kaki macam tu je. Tu banyak orang berfaham Jabariyah ni. Kadang-kadang kita tak perasan Jabariyah ni. Maknanya dia hanya penyerah di bulat-bulat pada Allah. Kan? Kalau dalam bab orang kata dunia ni kan, manusia banyak juga yang berusaha lah. Banyak manusia ni berusaha nak cari duit. Tapi dalam bab ilmu ni banyak yang Jabariyah. Kan, dalam bab ilmu ni banyak Jabariyah. Sebab apa? Mereka tak nak usaha cari ilmu. Tak nak usaha. Kan, cukuplah apa yang ada je. Kan, alah sama je, sembahyang ke tak sembahyang sama je. Tengok lain sama je. Malah orang sembahyang tu tak ada pula kaya dah. Dia tengok orang kata bab sembahyang ni tengok kaya tak kaya. Dia tengok kat situ. Kan? Alah tak guna orang sembahyang tunggang-tunggit. Macam tu juga kehidupan kau. Malah aku lebih kaya pada kau lagi. Maknanya dia tengok orang kata hasil pada sembahyang ni, dia tengok pada orang tu kaya ke tak kaya. Satu tak ngap. Ni salah lah fahaman dia macam tu. Dia sembahyang ke tak sembahyang ke tentang kan, bukan tengok pada segi harta, banyak harta orang tu. Kerana bab sembahyang ni dia punya natijah ke akhirat. Bekalan kita akhirat besok. Kerana di akhirat besok yang paling pertama tanya itu tentang bab sembahyang. Tak? Tentang sembahyang. Persoalan pertama yang akan ditanya, solat dia macam mana? Sempurna ataupun tidak sempurna solat dia. Kalau sempurna solatnya, maka barulah beralih kepada bab-bab lain pula. Kan amalan-amalan soleh yang lain pula, tuan. Itulah soalan pertama yang akan ditanya. Jadi ayat tersebut membuktikan kesalahan mazhab Qadariyah tadi. Yang mana Qadariyah tadi kan maknanya tak ada campur tangan Allah. Tiada kehendak dan takdir Allah, dia kata. Semuanya atas kehendak manusia. Kerana Jabariyah pula maknanya mana tak ada usaha ikhtiar, serah di budak pada Allah. Kita ada sunnah ni dia tengah-tengah. Ada usaha daripada kita dan ada penyerahan diri kan kepada Allah Subhanahu Wa Taala setelah kita berusaha. Baik, kemudian soalan 77. Jika semuanya dengan takdir Allah, orang yang berbuat maksiat akan berhujah bahawa dia terjebak dalam dosa dan maksiat adalah takdir daripada Allah Taala juga. Bolehkah dijelaskan persoalan ini? Jawapannya ya. Memang ada mereka yang melakukan maksiat dan berhujah bahawa maksiat yang dilakukan itu adalah dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Justru mereka tak boleh persalahkan. Pelaku maksiat mahu berdalih dan menuding jadi kepada takdir pula. Nampak? Dia kata kan bila kita nak mendenda dia, kita nak menangkap dia, bila kita nak orang kata menghukum seorang yang pelaku maksiat ni, dia kata dia akan bagi jawapan, dia kata kau tak boleh salahkan aku. Dah tertulis di rumah mahfuz, kata. Dah tulis di rumah mahfuz aku ni berjuri. Dah tertulis di rumah mahfuz aku ni perogol, pezina. Dah tertulis di rumah mahfuz aku ni perasuah. So kenapa nak salahkan aku? Salahkan takdir lah. Salahkan ketentuan Allah Ta'ala tadi. Jangan salahkan aku. Ni sikap bangai lah. Bengong kan. Dia tak faham macam tu kan. Dia tak faham manusia ni ada usaha ikhtiar.
Dia kena usahalah untuk menghindarkan diri daripada buat benda tak elok itu. Itu sebabnya Allah Ta'ala tak boleh salahkan. Kita tak boleh menyalahkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tak boleh menyalahkan takdir Allah. Jadi pendapat ini patut disangkal kerana beriman kepada takdir Allah tidak membenarkan seseorang berhujah dengan takdir Allah atas segala perbuatan jahat, sama ada meninggalkan perkara wajib atau berbuat maksiat. Nampak? Kita tak boleh berhujah dengan takdir Allah atas segala perbuatan jahat dan juga perbuatan maksiat, tak boleh. Dah takdir Allah, aku ni memang takdirkan macam ni, perompak. Takdir aku ni pembunuh. Takdir tu tulis apa aku ni pembunuh. Aku kerja ke membunuh lah. Alang-alang dah membunuh tu, biar aku bunuh lagi. Tak boleh, tuan-tuan, tak boleh macam tu. Sekiranya berhujah dengan takdir dibenarkan dalam Islam, sudah tentu setiap orang boleh membunuh. Setiap orang boleh merampas satu orang dan melakukan kerosakan dengan alasan dia telah ditakdirkan. Sedangkan apabila dia sendiri terkena seperti dicuri ataupun dirampas hartanya, dia tidak mau menerima hujah dengan sebab takdir Allah. Nampak? Kalau dia mencuri, kan? Dia mencuri, dia kena tangkap, maka dia kata ni dah takdir Allah. Aku ni pencuri, kau tak boleh menghukum aku. Tapi kalau seandainya harta dia dicuri, dia tak boleh, dia tak nyalahkan takdir Allah Ta'ala pula. Harta dia dicuri, kan, rumah dia terbakar, kan, kereta dia dicuri, kan, benda-benda berharga dicuri, anaknya dibunuh dan sebagainya, kan. Dia tak menyalahkan takdir Allah Ta'ala tadi, dia menyalahkan orang tu pula. Macam tu. Okey. Sebenarnya setiap manusia yang melakukan kejahatan, dia berpunca daripada ikhtiar dia. Ikhtiar, mana pilihan dia sendiri. Tak ada orang yang memaksa dia melakukan maksiat. Tidak ada orang memaksa dia maksiat. Allah Ta'ala telah memberikan pilihan padanya, sama ada dia mahu memilih baik atau buruk. Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala Quran, Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Kerana keadaan itu tidak mencukupi, dan sesungguhnya kami telah menunjukkan kepadanya melalui akal dan Rasul akan jalan-jalan yang benar dan yang salah, maka terserahlah kepadanya. Sama ada dia bersyukur dengan beriman dan taat, ataupun dia berlaku kufur dengan mengingkari kebenaran dan derhaka. Ini surah Insan ni. Surah Insan ni sunat kita baca pada subuh Jumaat. Sunat, kan, walaupun sikit tapi kita bacalah. Tu yang kata yang betul-betul kita ikut Nabi ni, kita kena baca, kan. Pertama surah Sejadah. Kita baca surah Sejadah, lepas itu kita baca surah Insan. Itu disebut dalam kitab fiqh lah. Mana kalau kita baca surah Sejadahnya macam tak lengkap. Kan ada style macam tu, kan. Kita baca surah Sejadah saja, tapi surah Insan tak baca. Surah Dahri tu. Jadi sepatutnya kita kena bacalah, walaupun tak baca dengan penuh. Paling tidak pun 5-6 ayat lah kita baca. 10 ayat dan sebagainya. Barulah insya-Allah kita menepati dengan apa yang disebut dalam kitab itu. Kita fiqh lah. Gitu. Baik, kemudian maka orang yang bersyukur atau kufur, kesemuanya telah diberi petunjuk dan keterangan tentang kebaikan dan kejahatan. Tetapi manusia sendiri yang memilih sama ada baik ataupun buruk. Nampak? Mana sendiri manusia yang pilih. Dia pilih sendiri. Kan? Kalau nak jadi baik, kan jadi buruk. Macam tu. Kan, orang lain hanya boleh bagi nasihat. Kita, kalau disebabkan sahabat kita ni, kita bagi nasihat lah sahabat tadi. Jumlah kita datang ikut pengajian ilmu, kita dengar ceramah para asatizah, guru-guru kita. Bukan guru-guru tak ada tauliah pun, semua guru ada tauliah. Banyak kalangan guru-guru kita ada tauliah. Dan tapi ada guru tauliah pun orang pun tak nak datang juga. Rugilah dia. Kan, penceramah tak rugi apa. Betul tak? Penceramah, kan, pada ustaz-ustaz dia tak ada rugi apa. Yang rugi itu kita sendirilah, sebab kita tak datang, kita tak nak dengar.
Sebab kita merasakan diri kita lengkap, kita merasakan diri kita cukup serba-serbi, jadi tak perlukan nasihat daripada orang lain. Mana kita ada sifat sombong kat situ, tak perlukan nasihat daripada orang lain. Jadi bila tak ada kuliah tu dengan tak ada sebab apa-apa, tak dengar pengajian, mana kita sendiri yang rugilah. Penceramah tak rugi apa, dia dapat duit. Dia dapat duit kan. Kan pengurusi pula kan, ulu pula kan. Baik, ada siap dalam envelope dia duit nak bagi kan. Walaupun penceramah tak minta pun. Baik. Ada sebuah kisah pada zaman Sayyidina Umar. Okey, ada satu kisah pada zaman Sayyidina Umar bahawa seorang pencuri telah dihadapkan kepada beliau. Dan sabit kesalahannya mencuri. Dia seru dia dihukumkan potong tangan. Sejurus Umar memintakan supaya tangan dipotong. Bila Sayyidina Umar perintahkan supaya tangan dipotong, lelaki tersebut berkata, nanti dulu wahai Amirul Mukminin. Kan? Intazir. Tunggu dulu wahai Amirul Mukminin. Wallah, demi Allah. Kan? Aku tak mencuri. La yusyriku illa bitaqdirlah. Aku tak mencuri melainkan dengan takdir Allah. Aku tak curi melainkan semua Allah Ta'ala takdir kau mencuri. Wahai Amirul Mukminin, janganlah hukum aku. Kau tak boleh hukum aku. Wahai Amirul Mukminin. Nampak? Ni semua psikologi ni. Psikologi nak lepas diri. Baik. Lantas Umar menjawab. Apa Umar jawab? Dan kami demi Allah tidak akan memotong tangan kamu kecuali dengan takdir Allah. Kami tak akan potong tangan melainkan dengan takdir Allah. Disebabkan Allah Ta'ala telah mentakdirkan potong tangan engkau, maka kami akan potong tangan. Itu jawapannya. Jadi dia dah main takdir Allah, kita pun lawan lah. Kita pun main takdir Allah lah. Macam tu. Kata Sayyidina Umar lah. Oleh sebab itu, tiada siapa yang boleh berhujah dengan takdir untuk melakukan maksiat. Tuan-tuan, faham? Besok kalau ada ahli Korea masuk, berhujah lah. Kan? Kalau ada kes berlaku, kita dapat tangkap orang khalwat dalam Korea gitu. Itu antara tugas kita tu. Tugas imam-imam ni, Bilal ni kan, Tok Siak ni antaranya nak menangkap orang khalwat. Orang kat Korea ke, kat taman ke, dia dapat tangkap. Macam tu. Bila dapat tangkap tu, dia bongih dia tu. Bongih dia kan. Macam tu. Dia kata, mengganggu dia lah. Kenapa menceroboh lah, macam-macam lah dia punya tu. Kau nak lari diri, lepaskan diri. Ataupun dia kata, memang hari takdir ke Allah Ta'ala aku begini, janganlah salahkan aku. Dah tertulis Azali ni, aku akan berkhalwat, berdua-duaan kat sini. Kenapa nak salahkan aku? Dia pandai juga jawab tu. Baik. Oleh sebab itu, tiada siapa yang boleh berhujah dengan takdir untuk melakukan maksiat. Bahkan Allah Ta'ala telah berfirman Al-Quran, Rusulam mubashirin wa munzirin li'alla yakula lin-nasi 'ala Allah hujjah ba'da rasul wa kana Allahu 'azizan hakima. Rasul-rasul yang kami telah utuskan itu semuanya pembawa khabar gembira kepada orang beriman dan pembawa amaran kepada orang yang kafir yang berbuat maksiat, supaya tidak ada bagi mereka suatu hujah atau sebarang alasan untuk berdalih pada hari kiamat kelak terhadap Allah Ta'ala sesudah mengutuskan rasul-rasul. Dan ingat Allah Ta'ala berkuasa lagi maha bijaksana. Kan, ni ayat yang sebagai penjelasan kepada kita bahawa pada akhirat besok kan, orang-orang bersalah ni dia tak boleh menyalahkan Allah, dia tak boleh menyalahkan rasul-rasul pun tak boleh. Kalau Allah Ta'ala takdirkan dia ahli neraka besok, akhirat besok, akan ada di kalangan mereka tu akan berhujah lah. Macam tu. Dia kata tak ada pernah rasul datang pun, tak pernah pun orang kata ustaz datang bagi ceramah, bagi nasihat. Kan zaman sekarang ni senang je. Buka YouTube pun dah banyak dah ceramah dah. Kan ustaz apa tu? Macam-macam ustaz. Kan dalam YouTube tu macam-macam ustaz. Kan buka aje, pilih mana channel kita nak. Siapa untuk guru dia. Mudah sama sekarang kan. Terpulang pada diri sendirilah. Nakkan kebaikan ke tak nakkan kebaikan. Macam tu. Baik, kemudian soalan 78. Sampai situ dah. Dua soalan yang kita dapat bincang pada pagi ini. InsyaAllah datang kita sambung lagi soalan yang ke-78. Wallahu a'lam bishawab.
Ada persoalan tak sebelum saya tutup pada pagi ni? Ada? Tak ada? Tak ada, kita tutup. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqinan shadiqan wa 'ilman mutaqabbala wa rizqan halalan mubarakatan katsiran wa wasi'an ya fata ya alim. Nawilana qulubana binuri ma'rifataka wa tahana ta'alifin. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa dakish syaqa wa su'il qada wa samasatil 'ada. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yarfa' wa min nafsin la tashba' wa min qalbin la yakhsha' wa min du'a'in la yustajaba laha ya arhamar rahim. Tahassanna bi izzatil jabarut wa tasamna bi izzatil malakut wa tawakkalna ala hayyil ladzi lam Allahumma sib anna hadzal waba wa qina syarrar rada wa najjina minat ta'ni wa tu'mil bala bi lutfika ya latif ya khabir bi rahmatika ya rahman. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qabarallahu minkum.